Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri bin Mat Zaid daripada option Bahasa Melayu 1, ambilan Ogos 2023-2028. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 2 MUZK 3362, iaitu aktiviti muzik dalam bilik darjah dan aktiviti muzik dalam PDP. Aktiviti yang saya akan memfokuskan pada hari ini terdapat 2 aktiviti, iaitu muzik dan pergerakan dan juga alat perkusi. Objektif pembelajaran yang akan didapati oleh pelajar. Yang pertama, mengembangkan kreativiti dan koordinasi motor halus serta kasar pelajar melalui aktiviti muzik. Seperti contoh aktiviti muzik dan pergerakan, pelajar dapat menggunakan otot mereka untuk bergerak dengan lebih sempurna dan melatih untuk menggerakkan motor-motor halus seperti otot-otot dan motor-motor kasar. Yang kedua, meningkatkan kemahiran kerjasama dan komunikasi. Sebagai contoh, aktiviti muzik ini banyak menggunakan aktiviti secara kumpulan. Secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran komunikasi antara pelajar dengan pelajar yang lain. Yang ketiga, menggunakan alat muzik dan gerakan untuk memperkaya pembelajaran secara bermakna. Melalui alat-alat muzik dan gerakan ini, murid dapat mempergunakannya dalam pembelajaran secara bermakna di masa hadapan. Okey. Pendekatan dan strategi PDP. Pendekatan yang digunakan adalah secara pendekatan holistik. Pendekatan holistik ni mengintegrasikan pergerakan, ritma dan ekspresi melalui muzik. Sebagai contoh, melalui aktiviti muzik, murid-murid dapat menikmati muzik sehingga dapat mengeluarkan pergerakan seperti tarian dan ritma, dan mereka boleh memahami muzik dengan lebih mendalam. Seterusnya ialah pendekatan berpusatkan pelajar. Pelajar dilibatkan secara aktif dalam aktiviti. Sebagai contoh, melalui aktiviti pergerakan, guru boleh menyuruh pelajar untuk melakukan aktiviti tarian dan juga alat perkusi. Ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan pelajar tentang alat-alat muzik dan juga jenis-jenis tarian. Seterusnya, kita akan pergi kepada strategi pembelajaran kreatif. Yang pertama ialah pembelajaran berasaskan aktiviti, iaitu menggunakan aktiviti praktikal seperti permainan dan pergerakan. Dan seterusnya ialah kolaborasi dalam kumpulan kecil. Ini dapat meningkatkan kemahiran kerjasama dengan aktiviti dalam kumpulan antara pelajar dengan pelajar yang lain. Okey, kita akan pergi kepada aktiviti muzik dan pergerakan, iaitu aktiviti pertama kita pada hari ini. Aktiviti muzik dan pergerakan ini melibatkan pergerakan pelajar mengikut irama dan alunan muzik berdasarkan ritma dan juga tone, tempo dan banyak lagi lah. Contoh aktiviti yang pertama ialah gerakan mengikut ritma. Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah, dengan pertama, guru perlu pilih lagu yang mudah dengan tempo yang perlahan. Seterusnya, guru perlu ajar pelajar untuk mengikuti irama melalui tepukan tangan ataupun hentakan kaki. Yang ketiga, guru perlu menambahkan variasi seperti berpusing dan melompat. Dan seterusnya, guru juga boleh meningkatkan tempo muzik dan mengubah pergerakan pelajar. Sebagai contoh, melalui tempo yang perlahan, guru boleh menyuruh pelajar untuk melakukan pergerakan seperti berjalan ataupun berjengkit. Manakala bagi tempo yang laju, guru boleh menyuruh pelajar untuk berlari ataupun menghentak-hentak kaki ataupun melompat dan sebagainya. Keberkesanan aktiviti ini ialah dapat membantu pelajar dalam mengikuti ritma dan mengembangkan koordinasi motor kasar. Sebagai contoh, apabila pelajar berlari, melakukan aktiviti
terutamanya aktiviti lokomotor, pelajar dapat meningkatkan kekuatan otot-otot dan juga motor-motor halus dan motor-motor kasar. Ini merupakan contoh pergerakan mengikut ritma. Ini merupakan contoh pergerakan mengikut ritma di mana guru boleh menunjukkan ritma kepada pelajar. Kemudian pelajar melakukan pergerakan melalui ritma-ritma tersebut. Okey. Aktiviti yang kedua ialah tiru gerakan. Apa itu aktiviti tiru gerakan? Aktiviti tiru gerakan ini merupakan aktiviti di mana guru menunjukkan beberapa gerakan dan kemudiannya pelajar diarahkan untuk mengikuti gerakan yang dibuat oleh guru dan menambah pergerakan tersendiri. Langkah-langkah yang pertama ialah guru perlu membuat gerakan sederhana mengikut muzik seperti anggukan kepala ataupun gelengan bahu. Contoh. Seterusnya, pelajar perlu meniru gerakan guru dan menambah gerakan mereka sendiri. Dan yang ketiga, aktiviti diteruskan sehingga setiap pelajar dapat mencipta gerakan mereka sendiri. Sebagai contoh, pelajar perlu diletakkan di dalam kumpulan dan guru perlu mengarahkan pelajar pertama untuk meniru pergerakan yang telah dibuat oleh guru, seperti mengangguk-angguk kepala ataupun yang lain-lain. Seterusnya, pelajar yang pertama perlu mengikut pergerakan yang dibuat oleh guru dan melakukan satu pergerakan lagi yang mengikut apa yang mereka nak buat pergerakan tersebut. Dan proses ini akan berulang-ulang kepada pelajar yang seterusnya sehingga kembali kepada pelajar yang pertama lagi. Keberkesanan yang pelajar akan dapat melalui aktiviti ini ialah melatih kreativiti dan memberi peluang kepada pelajar untuk berekspresi. Sebagai contoh, aktiviti yang dilakukan tadi dapat melatih kreativiti seperti melakukan pergerakan dan memberi peluang kepada pelajar untuk berekspresi. Sebagai contoh, pelajar ada sesetengah pelajar dia merasa malu dalam kelas sehingga dia takut untuk berekspresikan idea-idea. Namun melalui aktiviti ini, pelajar tersebut jadi berani untuk mengekspresikan idea mereka dengan melakukan pergerakan yang mereka fikir. Ini merupakan contoh aktiviti. Sebagai contoh ni, Aminah ketawa jerit-jerit. Ini merupakan contoh dan guru boleh mengarahkan pelajar untuk meniru aksi Cik Aminah ketawa jerit-jerit. Yang seterusnya, ini merupakan pendekatan dan strategi muzik dan pergerakan. Yang pertama ialah pendekatan konstruktivisme. Melalui pendekatan ini, pelajar dapat membina pemahaman melalui pengalaman sendiri. Sebagai contoh, apabila pelajar belajar tentang pergerakan di dalam buku, dia tidak faham kecuali dia melakukan sendiri aktiviti tersebut dengan mempraktikkan di dalam kelas. Seterusnya, bagi strategi pula, pembelajaran melalui eksplorasi membolehkan pelajar mencipta gerakan tersendiri. Sebagai contoh, melalui aktiviti tiru gaya tadi, pelajar bukan sahaja dapat meniru gaya orang lain, namun pelajar juga dapat mengembangkan pergerakan sehingga boleh menjana idea, sehingga mereka boleh melakukan dan mencipta pergerakan mereka sendiri. Okey. Bagi aktiviti yang kedua yang saya akan membentangkan, iaitu aktiviti permainan alat perkusi. Apa itu alat perkusi? Alat perkusi merupakan alat muzik yang mempunyai satu not sahaja. Seperti contoh, harmonika, castanet, triangle, drum
dan banyak lagi. Aktiviti pertama dengan menggunakan alat perkusi ialah ketukan serentak. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, guru perlu memberikan alat perkusi kepada setiap pelajar dan guru perlu menunjukkan pola ritma yang mudah seperti ketuk-ketuk tepuk. Yang ketiga, pelajar perlu mengikut pola tersebut secara serentak di dalam kelas. Sebagai contoh, ini ada contoh alat perkusi drum yang digunakan oleh cikgu ini. Cikgu perlu menunjukkan pola ritma permainan drum di dalam kelas. Kemudian, cikgu perlu mengarahkan pelajar untuk mengikuti ritma yang telah ditunjukkan oleh guru tersebut. Aktiviti ini berkesan melalui mengajar pelajar untuk mengekalkan ritma dan memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep ritma. Melalui aktiviti ini, mereka dapat memahami dengan lebih mendalam tentang konsep ritma ataupun tempo ataupun masa, not beat. Okey. Seterusnya, aktiviti yang kedua dalam tajuk permainan alat perkusi ialah peniruan ritma. Ini merupakan aktiviti ini hampir sama dengan permainan dalam pergerakan dalam muzik, iaitu peniruan gaya. Mana peniruan ritma ini, guru perlu memainkan pola ritma yang pendek dengan alat perkusi. Seterusnya, pelajar perlu mengulangi pola alat yang dimainkan oleh guru tersebut. Kemudian setiap pelajar diberi peluang untuk mencipta pola ritma mereka tersendiri. Dan rakan lain perlu meniru. Dan seterusnya sehingga dalam kumpulan itu kembali kepada pelajar pertama kembali. Keberkesanan aktiviti ini dapat meningkatkan daya ingatan serta memberi ruang untuk kreativiti dalam mencipta ritma. Okey, keberkesanan ini dapat sebagai contoh, pelajar yang melalui aktiviti ini, pelajar perlu mengingati pola ritma yang telah ditunjukkan oleh pelajar-pelajar sebelum itu dan mereka perlu mencipta pula pola ritma mereka tersendiri. Ini dapat meningkatkan kreativiti pelajar dan menaik tarafkan tahap ingatan mereka untuk mengingat sesuatu. Pendekatan dalam permainan alat perkusi. Terdapat pendekatan bagi permainan alat perkusi ialah pendekatan equerry. Apa itu pendekatan equerry? Pendekatan equerry ini menggalakkan pelajar untuk mencuba dan meneroka bunyi yang dihasilkan. Sebagai contoh, ini kita ada drum. Melalui drum dapat menggalakkan pelajar untuk mencuba alat perkusi ini dan seterusnya pelajar dapat meneroka bunyi yang dihasilkan oleh drum ataupun alat-alat perkusi yang lain. Ini dapat mendapatkan supaya pelajar dapat mengecam alat-alat muzik dengan lebih cepat. Seterusnya, strategi bagi pendekatan permainan perkusi ialah pembelajaran secara kolaboratif. Melalui pembelajaran secara kolaboratif, pelajar belajar untuk bekerjasama untuk mencipta gabungan irama dan ritma. Melalui strategi pembelajaran kolaboratif, pelajar dapat bekerjasama untuk, sebagai contoh, seorang pelajar itu dapat menghasilkan satu ritma yang pendek, namun apabila dia digabungkan dengan pelajar-pelajar lain, dia dapat menghasilkan satu pola ritma yang lengkap dan sempurna. Okey, langkah-langkah penyampaian PDP untuk muzik dan gerakan. Yang pertama, langkah yang perlu dilakukan oleh guru ialah melalui penerangan.
penerangan melalui berikan penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan. Sebagai contoh aktiviti tadi iaitu peniruan ritma, guru perlu memberi penerangan serta arahan yang sempurna dan lengkap supaya pelajar lebih mudah faham. Seterusnya, demonstrasi. Guru perlu menunjukkan gerakan atau pola irama dahulu supaya pelajar dapat lebih mudah untuk melakukan aktiviti tersebut. Yang ketiga ialah amali pelajar. Pelajar mencuba sendiri gerakan atau pola irama selepas guru telah memberi demonstrasi. Pelajar diarahkan untuk mengikut ataupun melakukan demonstrasi seperti ritma yang telah ditunjukkan oleh guru. Yang seterusnya adalah refleksi. Refleksi ini pelajar perlu berkongsi pengalaman dan kesulitan sepanjang pembelajaran. Sebagai contoh, apa yang mereka tidak faham, apa yang mereka faham melalui pembelajaran tersebut. Langkah-langkah penyampaian PDP untuk permainan alat perkusi. Yang pertama, penerangan dengan menjelaskan konsep ritma dan tempo. Langkah yang kedua ialah latihan pola asas, iaitu pelajar berlatih memainkan pola irama asas yang ditunjukkan oleh guru. Yang ketiga ialah pembentukan kumpulan, iaitu pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil untuk mencipta kombinasi irama. Dan yang terakhir ialah refleksi, iaitu melalui hasil aktiviti yang dilakukan, pelajar boleh berkongsi pengalaman mereka dengan permainan alat perkusi. Sebab mungkin ada sesetengah pelajar dia pernah main alat perkusi, namun saya percaya ada juga segelintir yang tidak pernah bermain alat perkusi. Dan di dalam kelas merupakan ini peluang untuk mereka memainkan alat perkusi. Okey, kesimpulan bagi pembentangan yang telah saya lakukan tadi ialah ringkasan. Kedua-dua aktiviti muzik dan gerakan serta permainan alat perkusi merupakan aktiviti yang memberi impak besar dalam perkembangan kemahiran kreatif dan koordinasi pelajar. Dan penutup, pembelajaran melalui muzik dapat membentuk pelajar yang bukan sahaja kreatif tetapi juga lebih berkeyakinan dan mahir dalam berkomunikasi. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain masa. Sekian, terima kasih.